Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini di pilihan raya Dun Nenggiri. Peluang terbuka Nenggiri, tapi Barisan Nasional ada kelebihan, kata penganalisis. Saudara-saudara sekalian, esok PRK Dun Nenggiri akan diumumkan dan akan bermula dan akan membuang undi. Di sana nanti kita akan lihat sejauh mana penerimaan rakyat Nenggiri terhadap kepimpinan Parti Bersatu dan Perikatan Nasional selepas mereka menggunakan calon daripada PAS tetapi pindah kepada Parti Bersatu. Menurut penganalisis politik, peluang masih terbuka, tapi Barisan Nasional ada kelebihan. Peluang terbuka untuk kedua-dua calon bertanding Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani dari Barisan Nasional dan Muhammad Rizwadi Ismail mewakili Perikatan Nasional untuk memenangi PRK Dun Nenggiri pada esok. Siapa yang bakal diangkat sebagai wakil rakyat baru di Nenggiri akan terjawab Sabtu nanti selepas 20,259 pengundi berdaftar akan membuat keputusan di peti undi. Berbaki tidak sampai 24 jam tempoh kempen, kedua-dua parti dilihat mempunyai kelebihan tersendiri. Di atas kertas, calon Barisan Nasional BN dilihat ada kelebihan berbanding calon Perikatan Nasional. Dari segi pendidikan dan pengalaman yang dilihat memihak kepada Muhammad Azmawi ataupun lebih dikenali sebagai Awi. Awi memiliki ijazah berbanding Rizwadi hanya lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM. Begitu juga Awi yang pernah memegang jawatan ahli Lembaga Pengarah Lembaga Kelantan Selatan Kesedar, lebih dikenali dalam kalangan peneroka. Dari segi komunikasi, calon Barisan Nasional dilihat lebih mudah didekati pemberita berbanding calon Perikatan Nasional yang diarahkan kepimpinan parti daripada memberikan kenyataan kepada media sesuka hati. Calon Perikatan Nasional itu hanya bercakap dengan media apabila ada kepimpinan parti bersama dan jentera PAS dilihat mengatur gerak kerja Muhammad Rizwadi sepanjang kempen. Ketika tinjauan dilakukan dalam kalangan peneroka kesedar ataupun mereka yang berada dalam kawasan tanah rancangan, Awi lebih dikenali sebagai Ustaz Wadi. Kelebihan juga kepada Awi kerana sebelum diangkat sebagai calon, dia merupakan pegawai khas kepada bekas Adun Nenggiri sebelum ini, Abdul Aziz Yusof, yang membolehkannya kerap bertemu masyarakat Nenggiri. Menarik juga pertembungan Awi dan Ustaz Wadi dalam pilihan raya ini. Kedua-dua mereka berasal dari kampung yang sama di Bertam Lama, Gua Musang. Keluasan kawasan Dun Nenggiri 2 kali ganda berbanding negeri Perlis dengan perkampungan yang berselerak menyukarkan penilaian dibuat terhadap sokongan pengundi kepada parti bertanding. Ada beberapa kawasan yang menjadi kubu kuat kepada Barisan Nasional seperti Kampung Sungai Asap, Sungai Was, Pasir Tumbuh, Renok dan Bertam Lama. BN pula menguasai kawasan kampung seperti Ladang Sedek, Jeram Tekoh, Limau Kasturi, Perasu dan Ladang Sungai Tere. Terdapat 20 pusat daerah mengundi PDM dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Nenggiri. Perikatan Nasional meneruskan kempennya secara tradisi di Nenggiri dengan mengadakan siri ceramah mega. Sebaliknya, Barisan Nasional mengambil pendekatan berbeza dengan mengadakan ceramah kelompok bagi bertemu pengundinya. Barisan Nasional dilihat lebih memberi fokus kepada pengundi terasnya ataupun pengundi putih untuk merampas kembali kerusi tradisi mereka itu. Pertemuan kelompok tanpa ceramah besar dibuat bagi membolehkan mereka memberikan penjelasan secara terus kepada isu yang membelenggu parti itu. Perikatan Nasional pula menggunakan pentas ceramah untuk menyerang kepimpinan UMNO dan khususnya kerjasama parti itu dengan PH yang turut disertai DAP. Slogan UMDAP terus dijajah Perikatan Nasional bagi menarik sokongan pengundi Melayu
di Nenggiri yang majoritinya ahli UMNO. Memecah sokongan pengundi Melayu menjadi senjata kepada Perikatan Nasional untuk menamatkan dominasi pengundi tradisi UMNO di Nenggiri. Isu tanah Penoroka Kesedar menjadi senjata ampuh kepada Perikatan Nasional untuk menyerang Barisan Nasional. Perikatan Nasional menjadikan kelebihan parti gabungannya PAS sebagai kerajaan negeri untuk menawarkan penyelesaian kepada soal pemilikan tanah Penoroka. Sementara itu, Barisan Nasional pula mempertahankan tanah Kesedar sebagai milik agensi itu dan agihan kepada Penoroka hanya boleh dibuat Kesedar. Kesedar menjadi sasaran utama Perikatan Nasional ketika berkempen. Isu tempatan lebih mendominasi kempen PRK Dun Nenggiri berbanding isu nasional. Penarikan subsidi diesel misalnya turut dibangkitkan PAS dan PN ketika berkempen, namun pengundi dilihat tidak begitu tertarik. Memandangkan majoriti Nenggiri merupakan kawasan tanah rancangan, pengundi ataupun Penoroka lebih tertumpu kepada isu tempatan seperti isu geran tanah, kemudahan asas dan masalah air yang masih berlanjutan. Kehadiran pengarah operasi pilihan raya PN dan bagi PRK Dun Nenggiri, Anwar Musa juga mencuri perhatian apabila dia ditrol oleh netizen kerana mengenakan pakaian mewah mencecah puluhan ribu ringgit. Isu yang dianggap setengah pihak sebagai picisan itu dilihat mewarnai kempen PRK Dun Nenggiri untuk beberapa hari. Secara keseluruhannya, kempen PRK Dun Nenggiri dalam suasana tenang tanpa sebarang insiden tidak diingini. Apatah lagi, Barisan Nasional yang mengambil pendekatan untuk bergerak secara senyap bertemu pengundi. Dalam tempoh kritikal, kempen calon BN dilihat mempunyai sedikit kelebihan dan boleh dikatakan sedikit mendahului calon PAS. Kehadiran mantan ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah, memberi kelebihan kepada AWI untuk menarik sokongan pengundi. Ketokohan Tengku Razali sememangnya tidak boleh disangkal. Kumpulan awal Penoroka ataupun tanah rancangan cukup hormat dan terhutang budi kepada Ketua Bahagian UMNO Gua Musang itu yang memberi kelegaan buat AWI. Aura ataupun pengaruh Tengku Razali Hamzah cukup kuat di Gua Musang sehinggakan pihak lawan tidak menyerang bekas ahli parlimen selama 12 penggal itu dalam siri kempen Perikatan Nasional PN. Selain pengaruh Tengku Razali Hamzah atau Kuli, sokongan pengundi orang asli juga masih menjadi simpanan tetap untuk Barisan Nasional BN. Meskipun PN dapat masuk ke kawasan orang asli, namun sokongan masih lagi memihak Barisan Nasional dengan kemungkinan sedikit perubahan. Atas sebab itu, Perikatan Nasional khususnya Anwar begitu rancak menyerang kubu kuat Barisan Nasional itu. Ada juga kedengaran kabar angin terdapat cubaan untuk menghalang orang asli daripada keluar mengundi kerana ia menguntungkan Barisan Nasional. Kekalahan Barisan Nasional pada PRN Ogos lalu di Nenggiri tidak boleh jadikan asas kepada kekuatan Perikatan Nasional. BN tewas sebelum ini kerana ada beberapa sebab, antaranya pengundi teras yang merajuk. Selain peratusan keluar mengundi, pengundi orang asli agak rendah. Bagaimanapun, isu yang menyebabkan kekalahan Barisan Nasional dalam PRN lalu telah diselesaikan selepas beberapa kali pengerusi BN Ahmad Zainabidi turun berkempen. Pun begitu, pengundi muda ataupun pengundi luar mungkin boleh mengganggu kelebihan calon BN di Nenggiri. PAS bergantung harap sepenuhnya kepada pengundi atau sokongan pengundi luar dan anak muda untuk memenangi PRK Dun Nenggiri kali ini. Secara kesimpulannya, boleh dikatakan peluang BN menang dalam PRK Dun Nenggiri tampak cerah, namun bukan dengan majoriti yang besar. Begitu juga PN berpeluang untuk mempertahankan Nenggiri, namun sasaran menang dengan majoriti 2,000 undi mustahil untuk direalisasikan. Senjata saat akhir parti bertanding akan menentukan hala 7 sokongan pengundi di Nenggiri. Pengumuman khas Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada hari ini juga boleh menjadi nilai tambah sokongan pengundi terhadap BN. Anwar dijangka membuat pengumuman penting mengenai SSPA berkaitan kenaikan gaji dan struktur pemberian allowance kepada kaki tangan kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.